أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي أعطني محبتك ومعرفتك السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته Alhamdulillah wa syukurulillah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan hidayah dan taufik. Mudah-mudahan kita sentiasa dikurniakan Allah hidayah dan taufik. Dan insya-Allah pada malam ini setelah kita bercuti panjang kerana menyambut Ramadan Al-Mubarak yang diikuti dengan Syawal, Idul Fitri pada Syawal, insya-Allah akan diteruskan lagi siri kuliah kitab Minhajul Abidin karya Hujjatul Islam Al-Ghazali rahmatullah alaih. Kaman Kaman yang ke fasa yang ketujuh. Dia sebelum ni kita akan jumpa hawa nafsu. Jadi hari ni sebelum itu nafsu ni tipu hello nanti anti syaitan. Ya. Dia ada ABCD tu. Kemudian sesungguhnya memerangi, tak betul Qala musannif rahmatullah alaih. Kemudian sesungguhnya memerangi dan mengalahkan syaitan itu sebagaimana yang dikatakan oleh ulama kita radhiyallahu anhum, ada 3 perkara. Cara kita nak memerangi dan melawan syaitan ini ada 3 perkara. Sebelum itu perlu kita ketahui bahawa syaitan ini ada sisi hebat dan kuat dia, dan ada bahagian, ada sudut yang dia lemah. Kalau kita tengok dari segi kehebatan dan kekuatannya, kadang-kadang kita rasa lemah ke diri sikit lah. Kalau kita tengok dari segi itu, kelebihan yang Allah Ta'ala beri ke dia. Dari satu segi dia boleh tengok kita, kita tak boleh nak tengok dia. Lebih dah dia situ. Dari satu segi yang lain, dia tak mati-mati, umurnya panjang bergenerasi,
sehinggalah sampai hari kiamat barulah berakhir. Sudah tentu memiliki pengalaman yang banyak. Dan kita ni, umur-umur kita ni sekitar 60 tahun umur Nabi Muhammad, umur umat Nabi Muhammad. Berdasarkan hadis Nabi, umur umat aku ni baina sitina wa sab'in, lengkungan tu je, 60-70. Kalau lebih daripada tu bonus banyak dah tu. Banyak bonus. 60 hingga 70 tu umur ghalib kebiasaan umat Nabi Muhammad. Jadi umur kita sedikit, berarti dari segi keilmuan, kepakaran sudah tentu tidak setanding dengan setan yang umurnya itu terlalu lama. Menang dia dah stop situ. Kemudian kemampuan dia mendekati kita, bahkan boleh menyelinap masuk sampai ke tempat yang paling sulit dalam diri manusia, memasuki saluran darahnya. Dan kita nak tepih ke mana? Kemampuan yang Allah Ta'ala beri ke dia sampai begitu, kita kalah dah stop situ. Jadi kalau kita nak lihat dari sudut-sudut kehebatan dia, kita kadang-kadang rasa lemah semangat. Tapi ternyata bahawa Allah Ta'ala ni sangat luas rahmatnya. Dan kita disuruh supaya melihat dari sisi yang lain juga. Lihat dari sudut kekuatan dia itu supaya kita ni lebih berjaga-jaga. Ada kebimbangan. Tapi jangan tengok dari sudut itu saja, nanti kita lemah semangat. Kita kena tengok juga sudut-sudut lain yang menjadi kelemahan syaitan, kelemahan dia. Itulah yang akan mengimbangi kejiwaan kita tu, antara harapan dan kebimbangan. Kalau jiwa kita ini hanya ada harapan, hanya ada kebimbangan, bimbang kena tengok kekuatan dia tadi tu, kita akan berakhir dengan putus asa, lemah semangat. Dan kalau kita hanya melihat dari sudut kelemahan dia saja, kita akan pandang ringan, pandang mudah. Kita akan menjadi berani, tak bimbang langsung, dan itu juga berbahaya untuk manusia. Dari sudut kelemahan dia itu, dalam menghadapi syaitan ini, kita diberi kekunci yang banyak. Antaranya, mohon pertolongan Allah. Hanya dengan mohon pertolongan Allah, maka terpelihara dan terjagalah insya-Allah. Antaranya, ingat kepada Allah. Segera syaitan ini akan menyingkir, pergi dan menjauhkan diri daripada kita. Antaranya istighfar dan taubat, hancur habis tipu daya dia selama ni. Jadi dengan perkara-perkara yang agak mudah, ternyata boleh menghancurkan tipu daya syaitan. Jadi bila kita tengok dari sudut kelemahan dia pun, kita ada harapan yang tinggi. Itulah seorang mukmin yang terbang dengan dua sayap, harap dan takut. Sekarang Imam Ghazali nak beritahu kepada kita tentang macam mana cara nak memerangi dan mengalahkan syaitan. Baik, yang pertama, anda hendaklah mengenali dan mengetahui tipu daya dan helahnya. Pertama sekali kena tahu tipu daya dan helah mainan dia tu. Kena faham macam mana mainan-mainan syaitan ni. Kita yang selalunya kena tertipu dan terpedaya, antara punca besarnya kerana kita tak faham perkara yang padanya kita tertipu tu. Waliknya kita ni tertipu dalam perkara-perkara yang kita kurang tahu. Dan orang suka nak tipu kita dalam perkara tu. Perkara dia tahu kita ni tak tahu mana. Bila dia tahu kita ni tahu, dia dah apa nak tipu lah. Jadi kata ulama, cara untuk memerangi syaitan pertama sekali kena faham dulu helah dan tipu daya dia. Dan apa helah dan tipu dayanya? Banyak. Antaranya menakut-nakutkan kita. Ya'idumul faqra, membimbangkan kita, menakutkan kita. Banyak gilah tempat tu dah apa selamat.
Jangan keluar malam-malam mungkin ngaji kita balik tu jalan lalu tu macam-macam boleh jadi. Tak payahlah subuh-subuh pergi ke masjid apa-apa, itu orang tak ada orang tu nanti kan bahaya, macam-macam dia mari mikir. Sedangkan orang boleh mencari penyelesaian, tapi ditakut-takutkan. Jangan mengaji, jangan belajar, nanti kan habis umur, habis masa banyak, dan nak buat kerja-kerja lain. Banyak menghabiskan waktu dengan ngaji kitab, mengaji. Rugi. Adalah lebih baik kau tumpukan perhatian kepada mencari kesenangan, kekayaan, boleh hidup senang. Menakut-nakutkan dan membimbangkan kita. Jangan kau belanjakan hartamu pada jalan Allah, nanti habislah harta mencari lelah-lelah, mudah-mudah pergi ke orang. Nanti fakir, jadi papa ke dana, jadi susah. Ingat mudah nak boleh benda tu. Ni mari. Ya'idukumul faqra, menjanjikan kemiskinan, menakut-nakutkan kita. Antara helahnya itu mendorong kepada kejahatan-kejahatan, ditarik kita. Dan antara caranya dihiaskan. Zayyana lahum syaitanu a'malahum, perbuatan-perbuatan buruk dia rasa molek. Dijadikan kita pandang molek benda-benda yang buruk pada syarak, buruk pada ilmu, pada hukum ilmu, pada hukum syarak, pada penilaian ilmu buruk. Tapi pada kita ni mari pandangan yang macam-macam sekali nampak molek, dihiasi, diperdaya, ditipu daya dengan cara tu. Kadang-kadang didatang dengan cara diwas-waskan, diragu-ragukan kita. Kadang-kadang didatang dengan cara lain, menimbulkan permusuhan dan kebencian sesama manusia. Ini cara dia yang lebih menguntungkan. Cara lain, dia terpaksa berdepan dengan manusia. Dia sendiri yang berdepan. Ni dia tengok je, yato je. Yuki'a bainakumul adawata wal baghdha, menimbulkan permusuhan dan kebencian sesama manusia. Biar berlawan sama sendiri, berlawan sama manusia. Dia pakai tengok je. Kalau dulu penjajah-penjajah dia telah guna satu cara, perang secara terbuka, dan itu merugikan. Dia pun mati, orang yang dilawan pun mati, kemungkinan ada belaka. Tapi sekarang dia pilih cara yang lebih menguntungkan. Dia hanya atur je, tengok, perhati dari jauh. Ini cara yang lebih menguntungkan. Tapi perlu kebijaksanaan sikit, perlu kecerdikan sikit. Tapi menguntungkan. Dan itu adalah cara syaitan juga, menimbulkan permusuhan dan kebencian di kalangan manusia. Dan banyak lagi lah cara-cara yang dikedepankan, mewas-waskan, meragukan kita. Jadi helah-helahnya. Jadi kata Al-Ghazali menukilkan kalam ulama bahawa cara kita nak memanggil syaitan, pertama sekali kita kena tahu dan memahami helah-helah tu. Maka ketika itu dia tidak akan berani terhadap anda. Dia tidak berani nak buat mudah-mudah. Dia tahu kita tahu. Dan orang bila nak tipu kita dan dia tahu kita ni pandai skembak tu, dia pun tak laju mana. Dia pun mikir banyak juga. Dia tahu kita tahu. Orang akan mudah tipu kita bila dia tahu kita ni tak tahu benda. Memang mudah kena tipu. Keadaannya sama seperti seorang pencuri. Apabila dia mengetahui bahawa tuan rumah sesungguhnya sudah sedar, dia tahu tuan rumah tu sedar, dia pun mengelik sikit lah. Tapi kalau dia tahu tuan rumah tu tengah tidur nyenyak, ikut suka dia, buat bebas je. Dia tahu orang tak sedar. Dia tahu orang tak akan tahu pergerakan dia. Sesungguhnya sudah sedar dengan kehadirannya itu, nescaya dia cabut lari. Kalau dia tahu orang sedar, tuan rumah tu tahu bahawa dia tengah nak curi rumah orang tu, dia akan lari. Itu zaman dulu. Zaman sekarang dia lain sekarang.
Pencuri-pencuri zaman sekarang, dia mentaliti otak dia lain sikit. Setengah tu dia sengaja gerak tukang rumah. Sebab apa? Hak dia nak cari tu, dia jumpa, dia guna tukang rumah, dia gerakkan tukang rumah supaya tunjuk ke dia dengan ancaman. Ini zaman kita ni zaman pelik. Kalau dulu orang nak buat jahat, dia malu, dia takut dan dia lari. Sekarang keadaan sudah berubah. Sebab tu kita kena ingat, Al-Imam Muslim meriwayatkan bahawa terjadinya demikian, meriwayatkan hadis yang menjelaskan kepada kita kenapa terjadi seperti ini. Inilah yang dikatakan neraca nimbang rosok. Alat nimbang sudah jadi rosok. Rosoknya bukan kerana jahil, rosoknya kerana hati yang kelam, rosoknya kerana jiwa yang buruk, bukan kerana tidak ada ilmu pengetahuan. Jadi alat nimbang jadi doktor, dan puncanya kerana kesalahan, keburukan, kejahatan, sifat-sifat mazmumah tidak diusahakan untuk dibersihkan dari bertopok dalam hati. Lalu nimbang jadi doktor. Bukan tak ada nimbang, ada nimbang, tapi nimbang jadi doktor. Dan hari ini kita tengok pendirian dan sikap-sikap yang pelik-pelik ni mula timbul. Yang melakukan itu bukan tidak tahu perkara itu buruk, tapi oleh kerana nimbangnya doktor, nimbangnya sudah rosak, maka dipandangnya sebagai adalah manfaat dan kebaikan atas perbuatan-perbuatan buruk itu. Ini yang kita bimbang. Pada waktu orang melakukan kejahatan dan tahu itu jahat dan malu melakukannya, cuma mungkin kerana tujuan-tujuan tertentu, kerana sebab-sebab tertentu dia buat juga, itu lebih baik berbanding dengan zaman orang yang melakukan kejahatan, dia pandang baik kejahatannya itu. Ini lebih berbahaya. Yang kedua, anda hendaklah memperenggan-rengankan ajakan jahatnya. Yang ni pandang remeh, jangan beri perhatian banyak bisikan-bisikan dia tu. Jangan berikan perhatian, jangan berikan tumpuan kepada ajakan-ajakan itu. Sebab syaitan ni kalau nak menghasut manusia, nak mengajak manusia, diwaswaskan, didatangkan gerakan-gerakan itu di dalam hatinya, didatangkan gerakan dalam hati. Kalau hati manusia tidak ada kekuatan, cepat menerima gerakan-gerakan itu. Bila hati mula menerima gerakan itu, maka tergeraklah anggota ke arah memenuhi tuntutan-tuntutannya. Ini cara syaitan. Syaitan dia tak suruh, bukan cara dia mengajak manusia buat jahat, dia terik tangan kita supaya buat. Dia ikat lidah kita supaya cakap uduh-uduh, dia kawal lidah kita supaya cara uduh-uduh, memperkatakan sesuatu yang buruk. Dia terik kaki kita supaya kita payah uduh. Itu bukan cara syaitan, tapi dia ganggu enjinnya, dia ganggu puncanya, penggerak utamanya, hati manusia. Didatangkan was-wasan. Sebab itu petunjuk kenabian menganjurkan kita, cara untuk mengelakkan itu adalah dengan ingatkan hati itu kepada Allah. Ingatkan hati itu kepada Allah. Kerana itulah tempat dia masuk dulu. Kalau komputer kau, dia masuk virus tu, situ dulu. Bukan pada paranti alat-alat, alat tu kesang daripada tu dah tu. Tapi kat mana dia cocok dulu? Itu hadis tu kena jaga situ. Jadi masuk situ, kena kawal, kena ada antivirus situ tu, tutup situ. Berdasarkan petunjuk kenabian, alat untuk itu ingat hati kepada Allah, atau disebut sebagai zikir. Iza zakarallaha khanasa. Bila seseorang tu ingat hatinya kepada Allah, dia akan lari, pasti dia akan lari. Dia akan menyikir pergi. Dalam riwayat yang lain, zikrullah alamul iman wa bara'atun minan nifaq wa hirsun minasyaitan. Ingat hati kepada Allah itu tanda kuatnya iman,
Tanda kuatnya iman antaranya hati kuat ingat kepada Allah. Dia ada kaitan, tak nak lagi. Bila iman kuat, tandanya kuat hatinya ingat kepada Allah. Dan memberikan kita juga petunjuk, bila orang kuat selalu ingat hatinya kepada Allah, kesannya akan meningkatkan imannya, akan meningkatkan. Wa bara'atu minan nifaq, pembersih daripada sifat-sifat kemunafikan, sifat-sifat buruk, hasad, sombong, khianat, iri hati, pandang remeh kepada orang, bangga diri, lupa diri dan sebagainya. Itu sifat-sifat kemunafikan. Itu penyucinya bukan ilmu, tapi ingat kepada Allah. Cuma nak tahu benda tu kena ilmu lah, tapi untuk mengikisnya ingat kepada Allah. Hati yang ingat. Wa hirsum minasyaitan, perisai, pelindung, penjaga daripada pengaruh-pengaruh setan. Jadi disebut di sini, hendaklah kita merengah-rengahkan ajakan. Persoalan sekarang, macam mana supaya hati kita dapat merengah-rengahkan dan endoh mana ajakan setan itu. Memanglah panduan yang disebut di sini supaya kita jangan berikan perhatian. Tapi kalau hati kita tidak kuat, hati kita tidak biasa ingat kepada Allah, dalih nak buat yang tu, bila dia mari nyakut selalu. Berarti hati perlu dikuatkan. Sebab itu berkata Al-Imam Junaid, zikrullah itu adalah saiful muridin, pedang bagi para murid. Orang yang ada kemahuan nak baiki diri dia, orang yang ada kemahuan nak betul diri dia, nak comekkan dirinya, dia perlu senjata untuk dia tepuh dalam perjalanan dia tu. Sebab dia ni dianggap orang yang sedang berjalan, yang tak sabar lagi. Sama ada dia baru nak mula atau tengah jalan, macam-macam akan mari halang jalan dia tu. Ular mari, kala jekin pun mari, kadang-kadang duri-duri pun ada. Alat dia nak nebah semua tu apa benda? Kata Al-Imam Junaid, ini ulama tasawuf besar, Sayyidut Taifah, penghulu bagi ulama ahli tasawuf. Dia kata pedang untuk orang yang nak jalan ni adalah zikir, ingat kepada Allah. Bukan saya reka, saya hanya menukilkan kalam Al-Imam Junaid Al-Baghdadi radhiyallahu anhu. Maka jangan anda gantungkan ingatan hati anda dengan ajakan itu. Jangan hati kita itu teringat ke ajakan dia itu. Bila hati kita lupa, tidak ingat kepada Allah, yang itulah yang akan mengisi hati. Jadi supaya hati kita tidak ingat ke situ, isikan dia dengan ingat kepada Allah. Itu petua ahli tasawuf, cara nak berlawak. Dan jangan anda menurutinya, jangan ikuti, jangan pandang, jangan berikan perhatian, dan jangan turuti ajakan-ajakannya itu. Tapi tadilah, kalau hati kita tidak kuat, kita tak nak nekih benda tu, dia mari masuk dalam lalu. Tapi kalau hati yang dikuatkan dengan ingat kepada Allah, insya-Allah ada kekuatan dan upaya untuk tepi, supaya dia tidak menyusup masuk ke dalam dan mempengaruhi keinginan dan kemahuan kita. Dan sesungguhnya syaitan itu menempati seekor anjing yang menyalok. Diumpamakan seperti anjing yang menyalok. Tengok macam mana. Sekiranya anda menghadapi, yakni melayaninya, kita layan ke dia, kita mikir-mikir duk tengok. Sebab tu kalau kita jumpa tepi jalan tu anjing, jangan tengok sangat. Tengok ekor lalu. Ni hak nyata, kenyataan. Dia tengok, perhati, salah macam dia rasa kita ni perhati ke dia. Pandai juga kakak.
Dia teruk selalu. Tapi buat tak tahu, dah pernah cari, dia macam orang juga rupanya. Cerdik juga kakak ni rupanya. Jangan perhatikan. Cik kita kosek dia kan, tengah jalan tu, hanya jalan tu, saya cucuk sekarang. Mari selalu. Maka demikianlah dibandingkan ulama seperti anjing yang menyalok setan. Maksudnya bila ganggu, didatangkan ke dalam hati kita was-wasah, didatangkan dorongan-dorongan buruk, jangan kita duduk ingatkan dia simpan di dalam tu. Alihkan, buangkan dia, isikan dengan yang lain. Nescaya dia terus-menerus menyalok, akan nyalok kita macam belawang lah. Dan berdegil, yang ini tidak mau diam dia, sentiasa mengajak, sentiasa melawang, macam dia ada respon, ada tindak balas. Dan sekiranya anda berpaling, buat tahu wasnya, mengalihkan perhatian, lebih-lebih lagi kita menghadapkan hatinya kepada Allah, yang ini tidak melayaninya, nescaya dia diam. Dia tak layan sangatlah. Jadi ulama membandingkan tabi'i kepada tipu daya setan ini seperti itu. Dan boleh kita manfaatkan ilmu ini. Yang ketiga, anda hendaklah mengekali mengingati Allah Subhanahu dengan lidah dan hati anda. Tengok. Bila ni panduan yang ketiga ini disuruh supaya mengekali. Berarti memperbanyakkannya. Kerana memperbanyakkan itu adalah laluan untuk memperoleh darjat mengekali. Kena banyak ingat hati kepada Allah dengan lisan, lidah, atau dengan dan juga dengan hati. Ini panduan yang diberikan ulama. Baik. Oleh kerana yang kita hadapi itu musuhnya adalah setan. Sejak bila setan itu memusuhi kita? Sejak kita dilahirkan sudah ada yang mendampingi. Berarti bermula dari situlah, setelah manusia ada akal, dia sudah perlukan ingat hatinya kepada Allah. Dia bukan umur 30 tahun baru dia nak mari, baru nak ganggu kita. Bukan dia nak tunggu kita ni sudah jadi alim baru dia nak ganggu. Tidak. Dia mengganggu setelah manusia itu ditaklifkan Allah, lebih-lebih lagi diganggunya. Berarti yang ini diperlukan sepanjang masa. Panduan ini yang diberikan oleh ulama tasawuf. Dah sampai bila? Sampai mati. Kerana permusuhan syaitan tidak akan berhenti sampai mati. Jadi zikir ini diperlukan dari awal sampai ujung. Dari awal sampai ujung. Ini petua ulama ahli tasawuf. Dalam usaha untuk melawan godaan-godaan syaitan. Jelas disebut oleh Al-Imam Al-Ghazali dengan menukilkan kalam ulama sebagai panduan kepada kita. Dan sesuai dengan hadis Nabi. Sesuai dengan hadis. Maka sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna zikrallahi ta'ala fi jambi syaitani kal akilati fi jambi ibni adama. Bermaksud sesungguhnya mengingati Allah Ta'ala pada pihak diri syaitan itu menyakitkannya. Dia akan mengganggu syaitan itu. Dia akan menyakitkan syaitan itu. Sama seperti penyakit kusta yang memakan daging, melarat dan memburuk di bahagian lambung anak Adam.
Nabi membandingkan zikir dalam hubungan dengan syaitan ni seperti nyakit kusta. Kita ni bila tahu ada orang kena nyakit kusta, orang tu akan diasingkan. Kita pun akan temu lagi, tak mau duduk dekat dengan dia. Temu lagi dengan kebimbangan, dengan ketakutan. Tengok kita tahu orang ni kusta, kita pun cemah lalu. Lari dalam keadaan cemah. Kau boleh kau cepat lagi nak lagi. Demikianlah Nabi SAW membandingkan zikir dalam kaitan dengan syaitan. Seperti kita dengan kusta. Seperti itu. Maka jika anda berkata, ini manhaj Al-Ghazali di dalam mendiskusikan masalah dalam kitabnya, didatangkan pertanyaan-pertanyaan yang agak menyeluruh dan diberi jawapan-jawapan. Ini cara Ghazali. Bagaimana kita dapat mengetahui tipu daya syaitan itu? Nak tahu guanya tipu daya syaitan. Dan bagaimanakah jalan mengenalnya itu? Nak tahu ke mana, nak kenal ke mana? Maka ketahuilah, kata Imam Ghazali, bahawa pertamanya syaitan itu mempunyai senjata was-was. Antara senjata-senjata syaitan, was-was. Apa itu was-was? Ragu. Menjadi ragu, kurang yakin, goncang. Semua itu adalah lawan dari keyakinan, lawan dari kepastian. Yang menempati anak-anak panah yang akan memanahkannya kepada masa-masanya. Was-was syaitan ini diumpamakan seperti anak panah. Apa yang kita bayangkan daripada tamsilan anak panah? Laju. Dan kalau ia kena, pam, dokek, mati. Tajam, laju dan tepat di sasaran. Dan was-was itu sesungguhnya akan diketahui dengan nyata lagi jelas oleh anda dengan mengenal lintasan hati dan bahagian-bahagiannya. Cara kita nak tahu was-was ni, kita belajar bab lintasan hati yang sudah dibahaskan Imam Ghazali sebelum ni dengan detail dan agak panjang. Tentang khawatir, lintasan-lintasan hati, ada yang mari dari ayat, ada yang dihubungkan dengan Allah, ada yang dikaitkan dengan nafsu, ada yang dikaitkan dengan syaitan. Imam Ghazali telah memperincikan perkara ini sebelum ini tentang was-was. Sudah dah ni. Sudah dah ni dah. Tu rasa macam berulang kita. Kena lalu je. Ha? Apa dah? Tapi di sini je. Kesurat? Dengan hawa nafsu. Tak lah. Di bahagian ni dah ni kembali syaitan bahagian 4. Ni dah bahagian 4 ni dah kita beritahu ni. Nanti dah. 2, 3, 2. Satu. Bersurat lain. Semua kesurat sebelum hawa nafsu. Sebelum hawa nafsu ni, lepas dia tu, sebelum tu. Saya catatkan lain. Dia kita ni dah start pasal tipu hello dah ke perjalanan. Kita lain. Tanda kat kelas sekali ni 22 bulan 5. Ya, 22 bulan ini. Ya. Ni kan yang kena gagal. Kemudian setelah Yang gagal, ketujuh dah start, yang ketujuh. Jadi sebelum Yang ketujuh, Kemudian syaitan. Kemudian syaitan akan mendatangi dengan cara itu. Jelas semua hawa nafsu. jauh dah berapa. Ya, ya. Kita sambung balik. Jauh. Itu berasa macam berulang. Baik, kita kena buka balik sebab itu pengulangan, tak apalah. Jadi kita cetakan lain-lain ni, muka surat lain-lain lagi. Yang ketujuh, muka surat saya ni muka surat 143 dah.
Tapi cetakan ni lah. Yang ketujuh, ini tipu daya helah setan. Ini sebetulnya tipu daya dia yang ketujuh. Baik. Kemudian syaitan akan mendatangi dengan cara yang ketujuh. Katanya dalam bentuk waswas, dalam bentuk bisikan. Wahai manusia, Anda tidak berhajat kepada amal ini, kerana sesungguhnya Anda sekiranya dijadikan oleh Allah di azali termaktub sebagai seorang yang bahagia, sudah pasti meninggalkan amal tidak akan memudaratkan anda. Oh, yang ketujuh ni kasar sikit mainan. Sebab apa? Kerana dia berpaksi kepada perkara yang betul tapi ditafsir cara salah. Ni payah. Dia kata, tidakkah kita mempercayai dan meyakini adanya qada qadar? Tidakkah itu menjadi keyakinan dan kewajipan? Memang kita akan kata ya. Tidakkah semuanya itu sudah ditakdirkan Allah, siapa yang bahagia, siapa yang celaka? Memang kita akan kata ya. Dah kalau begitu, sekiranya anda ini ditakdirkan Allah bahagia, dah yang buat kebajikan dah lah. Memang itu sudah ditakdirkan. Ini tipu daya syaitan. Jadi dia menggunakan platform yang betul, tapi bacaan salah atas platform yang betul, menafsirkan cara salah. Jadi buat benda lagi dia kata, sudah ditentukan kalau anda seorang yang bahagia, tak payah dah pernah amal-amal. Didatangkan was-wasan. Sebab itu bila berkait dengan masalah qada qadar ni, pesan Nabi, fa'amsiku, jangan soal banyak. Ada perkara-perkara yang perlu kita belajar tentang qada qadar, tapi ada sudut-sudut tertentu kita dilarang oleh Nabi mempersoalkan. Dilarang. Jadi jangan tutup buku belaka bab qada qadar, tutup terus. Akhir sekali kita nak beri mangwan. Perlu kepada memahami qada qadar daripada sudut-sudut tertentu, tapi ada beberapa perkara tertentu berkait qada qadar. Nabi kata fa'amsiku, tahan, diam, jangan berbicara mengenainya, terutamanya dari sudut keadilan Tuhan dalam qada qadarnya. Dari sudut itu, inilah yang mengakibatkan beberapa kelompok di kalangan orang-orang terdahulu tersesat dan menyeleweng. Antara sebabnya bila mereka banyak mempersoalkan tentang masalah qada dan qadar, sehingga timbul qadariyah, timbul jabariyah. Semua ini kelompok-kelompok yang membahaskan masalah tu. Mereka cuba nak kaji sampai ke hakikat, di mana keadilan Tuhan. Macam-macam lagi lah. Akhir sekali terbabah situ, terbabah sini. Mereka mendetailkan masalah yang tidak disuruh. Adapun tentang adanya qada qadar, tentang dalil-dalilnya, tentang sikap kita terhadap qada qadar, itu disuruh kita belajar. Disuruh. Tapi mempersoalkan rahsia, terutamanya keadilan Allah di sebalik qada qadar, itu adalah perkara yang akal manusia tidak diberi kemampuan untuk menyelaminya, tidak diberi kekuatan untuk memahami rahsia itu. Tebang juga, sama ada jadi bengong atau sesat. Betul tak? Jadi baru nak sambung sebenarnya masuk isyak dah apalah. Jadi oleh kerana sudah masuknya waktu isyak dan perkara yang kita nak bahaskan yang agak panjang, kita berceritakan dulu, insya-Allah akan bersambung pada kuliah ini pada minggu-minggu yang akan datang. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.